Nama saya Nur Ansyafina binti Nawi daripada kelas TPHU 4H. Okey, kumpulan kami akan membentangkan tajuk tata cara pendengaran kes di TTPM. Okey, mari kita tengok apa itu TTPM. TTPM adalah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Okey, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ni adalah satu badan bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 85 Bahagian 2 Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta 599. Tribunal beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Objektif utama penubuhan tribunal adalah untuk menyediakan saluran alternatif kepada pengguna untuk memfailkan tuntutan tebus rugi secara mudah, murah dan juga cepat. Okey, objektif tribunal. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta 599 yang berfungsi untuk mendengar dan mengadili tuntutan-tuntutan yang difailkan oleh pengguna di bawah Akta 599 dan tertakluk kepada peruntukan akta tersebut. Sebelum penubuhan tribunal, semua pertikaian antara pengguna dan peniaga, pembekal atau penyilang barang atau juga pembekal perkhidmatan difailkan dan didengar di Mahkamah Sivil yang mana melibatkan prosedur yang rumit, kos yang tinggi dan memakan masa yang panjang. Ini adalah antara sebab mengapa pengguna keberatan untuk membuat tuntutan mereka terhadap peniaga, pembekal atau penyilang barang atau pembekal perkhidmatan yang tidak bertanggungjawab dan beretika di Mahkamah Sivil. Walaupun mahkamah tuntutan kecil telah ditubuhkan di setiap negeri untuk mendengar tuntutan tidak melebihi RM5,000. Justru itu, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ditubuhkan bagi menyediakan satu saluran alternatif kepada Mahkamah Sivil untuk pengguna menuntut tebus rugi berkenaan pembelian barang atau perkhidmatan yang dibekalkan daripada peniaga atau pembekal perkhidmatan dengan cara yang mudah, murah dan cepat. Okey, TTPM ni mempunyai bidang kuasa tribunal. Jom kita kenali apa itu bidang kuasa tribunal. Bidang kuasa tribunal ni adalah tribunal mempunyai bidang kuasa mendengar tuntutan untuk tebus rugi bagi pembelian barang dan perkhidmatan yang dibenarkan di bawah bidang kuasa tribunal. Jumlah amal yang dituntut tidak melebihi RM25,000 dan tuntutan yang terakrut dalam masa 3 tahun dari tuntutan itu. Selain itu, TTPM mempunyai batasan bidang kuasa. Okey. Tribunal tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar atau apa-apa kes tuntutan berbangkit daripada kecederaan diri atau kematian. Bagi mendapatkan kembali tanah atau apa-apa estet atau kepentingan mengenai tanah. Juga pertikaian mengenai hak milik kepada mana-mana tanah atau estet atau kepentingan mengenai tanah. Pertikaian mengenai hak mana-mana orang di bawah suatu wasiat atau kematian tak berwasiat. Okey, selain itu TTPM juga mempunyai batasan bidang kuasa, iaitu tribunal tidak mempunyai bidang kuasa mendengar apa-apa tuntutan berbangkit daripada kecederaan diri atau kematian. Yang kedua pula, bagi mendapatkan kembali tanah atau apa-apa estet atau kepentingan mengenai tanah. Dan yang ketiga, mempertikai atau pertikaian mengenai hak milik kepada mana-mana tanah atau estet atau kepentingan mengenai tanah. Dan juga pertikaian mengenai hak mana-mana orang di bawah suatu wasiat atau kematian tak berwasiat. Pertikaian berkaitan dengan hal-hal franchise, nama baik,
rahsia perdagangan atau harta intelek lain, dan apa-apa hak dalam tindakan, dan apabila mana-mana tribunal telah ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain untuk mendengar dan memutuskan tuntutan berkaitan perkara yang menjadi hal perkara tuntutan itu. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN HEP) telah mewujudkan Bilik Pendengaran Tribunal Rayuan Persaingan (TRP) di kementerian itu di Putrajaya, khusus bagi mendengar rayuan berkaitan kes persaingan. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ia selaras dengan fungsi TRP bagi mengkaji semula apa-apa keputusan yang dibuat Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) di bawah Seksyen 35, 39 dan 40 Akta Persaingan 2010 Akta 712. Beliau berkata sebelum ini TRP tidak mempunyai bilik khusus dan pendengaran rayuan dibuat di Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur yang perlu disewa pada harga RM2,500 setiap kali mesyuarat panel persidangan pengurusan dan pendengaran kes rayuan diadakan dengan jumlah sewa sebanyak RM52,000. Keperluan pewujudan bilik khusus ini perlu kerana bilangan kes penyiasatan kes oleh MyCC semakin bertambah. Justru, kes rayuan yang difailkan di TRP juga akan turut meningkat. Ini dapat dilihat berpandukan antara lain tindakan yang dibuat oleh MyCC terhadap Persatuan Insurans Malaysia iaitu PIAM dan 22 ahlinya membabitkan penalti berjumlah RM213.45 juta dan kes penipuan bidaan membabitkan 8 syarikat yang telah berpakat secara sulit bagi mendapatkan kontrak dalam perolehan awal. Saifuddin berkata kewujudan bilik pendengaran TRP itu bukan sahaja akan menjimatkan kos kementerian tetapi juga memberi keselesaan kepada panel pendengaran rayuan dan pihak yang terlibat dalam rayuan kes ini. Secara tidak langsung, visi TRP untuk memberi keadilan kepada semua pihak yang terbabit akan terlaksana dan dapat menjadi satu forum penyelesaian pertikaian yang berkesan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz bin Azhar daripada DPHU 4G. Nombor matrik saya di DHU 2019-23965. Okey, saya nak terangkan pasal apa yang akan berlaku semasa pendengaran kes. Okey, sebelum tu saya nak cerita, saya nak bagi tahu perkara yang berlaku sebelum pendengaran kes dijalankan. Okey, perkara yang berlaku sebelum pendengaran kes dijalankan, Presiden akan membantu kedua-dua pihak untuk berunding bagi menyelesaikan tuntutan. Okey, jika dipersetujui, award dengan persetujuan akan direkodkan pada masa itu. Okey, itu perkara yang sebelum pendengaran kes dijalankan. Okey, yang kedua, semasa pendengaran kes. Semasa pendengaran kes, sekiranya tiada persetujuan dicapai antara dua pihak, pendengaran akan diteruskan. Okey, dengan beberapa perkara lah. Yang pertama, penuntut hendaklah mengemukakan tuntutannya sendiri kerana akta tidak membenarkan kedua-dua pihak diwakili oleh peguam. Okey. Seterusnya, hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk membuktikan tuntutan anda. Okey, itu syarat-syarat lah apa ni yang mereka terangkan daripada tribunal, terangkan kepada penuntut dan juga penentang. Okey. Yang ketiga, boleh membawa saksi untuk memberi keterangan bagi menyokong tuntutan anda. Okey. Seterusnya, Presiden akan membantu kedua-dua pihak
untuk mengendalikan tuntutan, iaitu bagaimana hendak mengemukakan keterangan, rekod, dokumen serta hujahan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, itu perkara yang berlaku semasa pendengaran kes. Okey, perkara yang berlaku selepas daripada pendengaran kes ialah Presiden akan membuat keputusan, iaitu award yang bersesuaian dengan tuntutan yang kita lakukan, yang kita buat. Keputusan tribunal adalah muktamad dan mengikat kedua-dua pihak. Okey, maksudnya sini tuntutan yang kita buat tu setelah dibincangkan dekat dalam dewan sama sekali dengan presiden dan juga hakim kat situ, setiausaha, iaitu setiausaha dan juga penolong setiausaha yang bertugas. Okey, diorang akan dengar dan keputusan yang diorang lakukan tu akhir sekali selepas dipersetujui oleh dua-dua pihak, iaitu penentang juga penuntut. Makanya kata putus daripada kedua-dua pihak itu adalah muktamad. Okey, muktamad. So maknanya dia orang tak boleh patah balik dan tak boleh kata nak gunakan cara lain ke ataupun nak menuntut cara lain dan tiba-tiba dia orang tak setujui. Contohnya penuntut tiba-tiba tak setuju dengan penentang punya pendapat dan juga hujahan dia orang. Okey, lepas tu sama juga macam penentang tak setuju dengan hujahan penuntut. Benda tu akan buat satu lagi masalah lah. Bila kita dah syarat yang dikemukakan tu mesti mempunyai kata putus dan juga disetujui, okey, antara dua-dua pihak. Okey, sebenarnya tak ada perbalahan lah lepas daripada selesai daripada kes pendengaran tu, dan seterusnya akan dilangsungkan dengan award yang akan diputuskan oleh setiausaha dan juga presiden lah yang bertugas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ammar bin Khamis daripada DPSU 4G. Hari ini akan bercakap mengenai tata cara pendengaran kes seperti ada di dalam slide. Persediaan semasa pendengaran tuntutan kes terdiri daripada yang perlu dibawa adalah seperti resip bayaran asal, slip bank, dokumen kontrak perjanjian, surat jaminan waranti dan garanti, saksi individu yang hadir semasa pendengaran. Slide yang berikutnya, tata cara pendengaran. Poin pertama, setiausaha atau penolong setiausaha tribunal akan mengeluarkan borang 4, iaitu notis pendengaran apabila suatu tuntutan difailkan di tribunal. Borang 4 ni mengandungi tarikh, masa dan tempat pendengaran. Seterusnya, tidak boleh diwakili oleh peguam tetapi harus mendengar sendiri. Sebagai contohnya, pendengar dia tidak boleh mewakilikan dirinya dengan siapa-siapa kecuali dia kena datang sendiri. Okey, seterusnya, jika belum dewasa atau tidak berupaya, boleh diwakilkan. Seperti diwakilkan dengan sahabatnya ke ataupun dengan siapa-siapa yang rakan karibnya. Tetapi ada had limit. Seterusnya, sambungan daripada tata cara pendengaran. Jika firma atau syarikat boleh diwakilkan dengan seorang pekerjanya, tetapi yang diwakilkan tu adalah yang digaji sepenuhnya oleh syarikat atau firma tersebut. Dijalankan di depan seorang anggota tribunal, iaitu presiden. Maknanya dalam pendengaran ni ada seorang anggota tribunal, dia akan jadi presiden.
semasa pendengaran. Dia akan bersidang sendirian dan dia boleh pada bila-bila masa je dia boleh membantu mana-mana pihak atau kedua-dua pihak dalam menjalankan kes mereka. Seterusnya, tribunal wajar dijalankan di depan seorang Tribunal wajar membantu kedua-dua dalam penyelesaian masalah. So, tribunal ni, presiden dia, dia sepatutnya bantu dua-dua pihak ni dalam menyelesaikan kes diorang ya. Tapi melalui persetujuan diorang sendiri diorang kena setuju sendiri. Okay. Kedua-dua pihak berhak membawa bukti bagi menyokong kes mereka. So, diorang ni diberi diorang ni berhak sepatutnya masa pendengaran tu diorang boleh mengukuhkan keterangan, memanggil atau mana-mana saksi untuk mengukuhkan apa dokumen supaya mengukuhkan diorang punya sokongan kes tu So, dokumen, rekod atau benda-benda bagi menyokong kes masing-masing. Seterusnya, presiden berhak memberi award kepada penuntut jika penentang tidak hadir. So, masa pendengaran tu dekat tribunal tu, kalau penentang ni tak datang, so automatik penuntut ni akan dapat. So, yang terakhir, pendengar ni terbuka kepada orang ramai. So, siapa-siapa je boleh datang di hadapan tribunal untuk mendengar tu. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daing Aidin Beruslan. Saya dari kelas DPH 4I. Saya nak terangkan tentang kelebihan pendengaran kes di TTPM. Proses pendengaran kes di TTPM adalah jauh lebih ringkas dan cepat dibandingkan dengan proses di mahkamah. Semasa pendengaran, kedua-dua pihak yang bertikai diminta untuk mengemukakan tuntutannya sendiri tanpa diwakili oleh peguam. So, kedua-dua pihak dia tak boleh bawa peguam, tapi diorang boleh bawa saksi untuk mengukuhkan lagi bukti-bukti mereka. Kelebihan nyata TTPM dibandingkan dengan mahkamah adalah prosedurnya yang ringkas, di mana jaminan diberi bahawa suatu kes itu mestilah diselesaikan dalam masa 60 hari dari hari pertama kes itu didengar di hadapan presiden tribunal. So, kat sini kita boleh nampak dia punya prosedur dia lagi cepat. Dalam masa 60 hari je kes itu boleh selesai. Selain itu, keputusan akan dikeluarkan oleh pengerusi, timbalan pengerusi dan mana-mana anggota yang dipilih oleh pengerusi yang akan bersidang sendirian. So, keputusan tu dia tertakluk pada siapa-siapa yang dipilih oleh pengerusi tersebut. Tiap-tiap keputusan yang dibuat adalah disifatkan sebagai perintah dan boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana pihak, sama seperti presiding yang dibuat di mahkamah magistrate. So, keputusan diorang ni sama macam keputusan di mahkamah magistrate, boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana pihak. Contoh dia polis, SPRM dan sebagainya. Keputusan TTPM ini juga adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak yang bertikai. Sebarang rayuan kes terhadap keputusan yang dibuat oleh presiden tribunal adalah tidak dibenarkan sama sekali. Okey, sebagai contohnya, keputusan tu dah dibuat tapi diorang nak pertikaikan balik. So, diorang tak dibenarkan sebab TTPM ni dia dah kuatkuasakan kes tersebut. Atas prosedurnya yang ringkas dan cepat, TTPM semakin mendapat tempat di hati pengguna Malaysia. Pengguna Malaysia lagi suka TTPM ni sebab dia punya prosedur dia cepat. Lepas tu mudah sebab dia tak banyak prosedur dia. Prosedur dia perlu mengisi borang 1, borang 2 dan borang 3. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Zuki. Saya daripada kelas 4H. Dan saya menerangkan kesimpulan dan cadangan kepada TTPM dan KPDN HEP.
Okey, kesimpulan yang dapat dibuat selepas pembentangan ini ialah dapat mewawarkan kepada pengguna keberadaan KPDN HEP dan TTPM supaya mereka dapat berhati-hati semasa memilih travel agency dan membantu pengguna menuntut hak mereka selain di mahkamah. Okey, kepada pengguna yang telah contohnya ditipu oleh travel agency ataupun tidak suka kepada travel agency yang melakukan kecuaian ataupun menyebabkan kerugian ke atas kita. Kalau orang-orang kaya, mereka yang tidak tahu keberadaan TTPM ni bukan orang kaya. Orang-orang yang tidak tahu keberadaan TTPM dan KPDN HEP ni, diorang akan pergi ke mahkamah untuk menuntut hak mereka. Jadi kalau orang-orang yang punya duit, mereka bolehlah pergi ke mahkamah dan mahkamah sivil supaya hak mereka dapat kembali semula kan. Tetapi kepada orang yang tidak mampu, seperti yang kita tahu, banyak kes ditipu umrah, kadang-kadang ditipu haji. Seperti ada kes dulu, dah ramai makcik-makcik daripada kampung ataupun warga-warga emas daripada kampung datang ke KLIA, tetapi mereka ditipu. Katanya ada dapat pergi umrah dan ada yang telah membayar duit. Mereka telah bayar sebanyak 2,000, tetapi bila sampai ke KLIA, duit dah hilang. Terbang pun tak dapat ke sana kan. Jadi macam mana diorang ni nak dapat diorang punya duit semula? Kalau macam ni cara dia, kita pergi ke KPDN HEP dan tribunal, kita bawa kes ni ke sana untuk lebih lanjut lah. Jadi sesuai dengan macam mereka pun, kalau orang-orang tua ni kadang diorang ada sebab kenapa diorang memilih harga 2,000, walaupun kita tahu harga 2,000 ni memang tak logik untuk pergi ke umrah kan. Jadi mereka mungkin tak ada duit, mungkin mereka nak sangat pergi ke sana. Jadi selepas daripada mereka dah hilang duit tu kan, jadi mereka takkan nak lantik peguam sebab mereka punya duit pun dah tak ada. Jadi diorang ni pergi ke TTPM, diorang kena tuntut hak mereka. Macam objektif TTPM jugalah, alternatif untuk membantu, mudah, murah dan cepat. Jadi cadangan saya adalah KPDN HEP ataupun TTPM perlu lebih banyak mengiklankan tentang keberadaan mereka ni. Sebab apabila orang-orang yang ingin melancong ataupun bukan untuk travel agency, ada juga benda lain. Apabila dah berlaku masalah ni, baru diorang tahu keberadaan agensi ataupun KPDN HEP ni. Tapi bila tak berlaku lagi, diorang tak tahu. Jadi kita perlu war-warkan supaya scammer atau penipu ni diorang takut, lagi takut, supaya diorang tidak akan suka hati menipu orang. Jadi itu saja yang dapat saya simpulkan dan beri cadangan kepada KPDN HEP dan TTPM. Terima kasih.